الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Cabang iman yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh para ulama, di antaranya pengarang kepada kitab Fiqhu Manhaji, disebut di sana dalam Islam perkara yang dibicarakan yang pertama adalah berkaitan dengan perihal ibadat. Perihal ibadat ini bersangkut paut dengan masalah bab taharah sapalah kepada bab zakat. Bab taharah sapalah bab zakat, tu yang pertama. Yang kedua, perkara yang dibicarakan juga dalam Islam berkaitan dengan bab munakahat. Bab munakahat ni berkaitan dengan nikah kahwin, tunang nafkah. Hak ni berkaitan dengan bab nikah kahwin, cerai, tolak, rojok apa tu, bab nikah kahwin. Yang ketiga dia panggil bab muamalat. Bab muamalat, bab jual beli, bab sewa menyewa, tu dia panggil bab muamalat. Yang keempat dia panggil bab jinayah, berkaitan dengan bab hukum hudud, berkaitan dengan bab hukum ta'zir, berkaitan dengan hukum qisas. Itu bab jinayah. Bab yang kelima, perkara yang dibicarakan juga adalah bab siasah, bab politik. Bagaimana tanggungjawab daripada orang atas pemimpin kepada rakyat, bagaimana tanggungjawab dia, dan apa tanggungjawab seorang rakyat kepada pemimpin. Boleh tak pemimpin nak ambil cukai daripada rakyat? Boleh tak rakyat nak memberontak dengan pemimpin? Boleh tak? Maka dalam Islam dibicarakan perkara ni. Dan yang ke-6 berkaitan dengan bab asyaf, yakni bab bersangkut paut dengan hubungan di antara negara dengan negara yang lain. Contoh, negara Islam boleh tak ada hubungan dengan negara yang tidak Islam? Bagaimana hubungan negara Islam dengan negara yang tidak Islam? Apabila berlaku peperangan dan ketika mana damai, itu dibincang di dalam ilmu Islam. Dan yang ketujuh, di antara perkara yang terdapat juga dalam Islam adalah bersangkut paut dengan masalah akhlak. Berkaitan dengan masalah akhlak. Dan ketujuh perkara ini dia berada di bawah payung berkaitan dengan bab keimanan. Ni hak jadi dasar dia ni, bab keimanan. Hak ni punca asal dia. Maka dalam firman Allah Ta'ala, banyak sangat Allah Ta'ala memulakan
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi apabila bersangkut paut dengan masalah keimanan ni, dia berbeza sedikit dengan masalah bab fiqh. Kerana bab fiqh diambil kira berkaitan dengan zon, dia ambil kira. Ada pun berkaitan dengan bab keimanan, dia berkaitan dengan bab yakin 100%. Dia contoh ya semayang ni, kita sebut contoh semayang sudahlah. Kebetulan dengan izin Allah Ta'ala berlaku di Malaysia ni, di dunia kita duduk ni, elektrik mampu belaka. Dan jang habis mampu belaka. Telefon pun tak ada bateri belaka dah. Jadi siapa masuk waktu Zuhur ni oleh kerana jang tak ada, kita dah tahu masuk waktu dak lagi, tapi perasaan masuk waktu tu lu kuat dah. Dengan keadaan suasana hak biasa kita tengok, dengan tanda-tanda tapi dak sampai yakin, tapi berasa masuk besar dah. Rasa masuk Zuhur ni masuk dah ni. Dia panggil yakin. Kalau peratus orang lebih daripada 50%, dak sampai 100%. 90%, 80%. Jadi kalau dia semayang waktu tu dia ambil kira dah. Dan sah semayang dia. Tapi berkaitan dengan bab keimanan tak jadi begitu. Bab keimanan aku percaya dak malaikat ada, tapi 90% dia percaya. 10% lagi tak percaya. Jadi 10% tak percaya, dia kira tak jadi lagi. Keimanan dia tidak sah, kerana masalah bab keimanan dia kena 100%. Dia kena yakin. Yakin ni beras 100%. Dia tak leh ya kedak betul kedak tak leh. Wajib kena putus terus. Saya sebut contoh dengan bahasa untuk mudah kita faham. Bertanya kepada sidang hadirin sekalian. Hamba ni orang lelaki. Saya sebut gitu, hamba ni orang lelaki, hak duduk depan ni orang lelaki ni. Jadi bagi orang hak dengar ni, ada tak berasa taradum? Ya ke tak ustaz lelaki macam perang, ada ke tak? Tak ada, memang sah lelaki dengan janggut ngitan gini, kira lelaki lah tu. Dengan tanda-tanda yang ada pada diri kita tu. Tapi kalau hamba khabar muslimin muslimat hamba sakit perut ni, ada kata ya dak usah sakit perut. Ada orang hak percaya, ada hak kedak. Maka tu ada taraddud. Jadi yakin yang berkata hamba lelaki. Kalau ada orang was-was betul dak ustaz lelaki, maksud dia yang bermasalah. Dalam keadaan janggut gini, kepala botok ngegelak gini pula. Jadi kalau orang tak yakin juga, berat benar lah orang tu. Jadi kita nak bicara berkaitan dengan bab keimanan. Keimanan dia kena 100%. Tak leh ya kedak 80%, tak kira lagi. 90% tak kira lagi. Hanya kena 100%. Dia kena 100%. Maka perkara yang pertama yang kita bicarakan pada hari ini, bab keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila bersabit dengan Allah Ta'ala ni, ulama menyatakan awwaluddin ma'rifatullah. Pengetahuan pertama yang perlu ada pada diri kamu orang yang beriman ni adalah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerana apabila kita kenal Allah Ta'ala secara jelas, secara pasti akan melahirkan perasaan takut kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sendiri menyatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya di kalangan hamba aku yang takut kepada aku adalah alim ulama. Kenapa alim ulama dia takut kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kalau buat penilaian di antara kita orang awam ni dengan alim ulama, hak mana sebanyak buat taat,
Oh, ulama kalau Imam Nawawi dia karang kitab At-Tibyan bab Quran, ada di kalangan alim ulama sehari dia boleh khatam 8 kali bacaan Quran. Hak ni hak paling banyak. Kalau Imam Syafi'i ni kita nak jumpa dengan bulan Ramadan ni 2 bulan lagi ni, insya-Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semuanya dengan bulan Ramadan. Jadi Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam Quran dalam masa sebulan Ramadan. Sehari 2 kali, siang sekali khatam, malam sekali khatam. Jadi itu kehidupan ulama dari sudut taat dia lebih pada kita. Dan dari sudut maksiat dan bahan lara hak mana lebih? Kita kan ulama, confirm kita. Tapi kerana apa? Kerana apa ulama lebih takut pada Allah nak dibandingkan dengan kita ni hak bahan lagu, dak berapa takut dengan Allah Taala. Sebab apa? Kerana tidak lain dan tidak bukan pengetahuan mereka, ilmu mereka terhadap Allah Taala yang dalam, menyebabkan perasaan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Taala begitu banyak, begitu dalam. Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu wa Taala? Di antaranya Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ibrahim Al-Laqani rahimahullah pengarang matang kepada Jauharah Tauhid. Kita kalau nak belajar ilmu akidah, di antara 2 kitab hak induklah yang menjadi rujukan dan menjadi bacaan-bacaan kepada orang ramai yang dipegang oleh para ulama. 2 kitab. Yang pertama matang Jauharah Tauhid. Hak biasa ni hak besar ni. Yang hak kita kalau akidah awam tu mungkin dia pekat permulaan. Tapi kalau Jauharah Tauhid ni yang besar sikit, matang dia, syarahan dia banyak. Dan yang kedua Aqidah Tahawiyah. Ni 2 kitab berkaitan dengan bab ilmu akidah. Jadi Ibrahim Al-Laqani menyebut di antara cara kita nak kenal Allah Subhanahu wa Taala, yang pertama pandanglah kepada makhluk yang berada di atas kamu. Kita tengok bagaimana Allah Taala ciptakan bulan, bagaimana Allah Taala ciptakan bintang, bagaimana Allah Taala ciptakan matahari. Kalau kita tengok dalam dunia astronomi, memang kita akan dapati kehebatan yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita tengok matahari kan. Matahari ini salah satu daripada bintang yang mana kita bumi ni terlalu kecil, ribuan kali ganda nak pergi ke matahari kecil kita ni. Tapi matahari ia merupakan bintang yang sederhana. Ada lagi bintang yang lebih besar daripada matahari, ratus ribu kali ganda lagi. Maknanya kalau kita tengok alam ni yang cukup hebat, yang cukup luas ni, bagaimana pergerakan bintang dia ada laluan dia, matahari ada laluan dia. Kan kita mengaji sains kan, bagaimana bulan keliling bumi, bumi keliling matahari. Maknanya segala benda ni semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Dan makhluk-makhluk ni akan berguguran apabila datang hari kiamat kelak. Maka katanya Ibrahim Al-Laqani, yang pertama pandang makhluk yang berada di atas kamu. Untuk apa? Untuk kamu nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hebat Allah, bagaimana bijaksananya Allah, bagaimana berkuasanya Allah dalam mencipta makhluk yang berada di atas kita. Yang kedua, pandanglah kamu kepada makhluk yang berada di bawah kamu. Maknanya binatang-binatang yang Allah Ta'ala ciptakan ni. Macam-macam jenis. Ada salah seekor, kebetulan baru banyak di dalam Facebook sekarang ni, seekor burung yang perangai uduh. Nama burung pun perangai uduh dah burung tu. Bagaimana kita nak cerita bagaimana Allah Ta'ala cipta makhluk ni. Bagaimana ada sejenis burung ni perangai dia adalah perangai uduh, malah pula. Jadi diceritakan ada seekor burung ni, dia nak pergi telur di satu sarang. Dia dah buat sarang dia sendiri, pergi cari sarang orang.
Dia pergi cari sarang orang yang ngita, jumpalah satu sarang. Dia pergi kat sarang tu, dia tengok ada telur dalam sarang tu. Ibu burung ni kait-kait dengan paruh dia ni, buang telur hak tuang tanah tu. Buang telur hak tuang tanah tu. Lalu kawan tu telur dalam tu, buang berapa otik, telur 2-3 otik dalam tu. Apabila maka kawan ni anak dia duduk dalam tu, siapa apa kat anak dia boleh besar sikit, netah daripada telur. Dalam keadaan bulu tak ada lagi, turut perangai mak dia juga. Pergi kait-kait telur orang lain, buang tanah mula. Jadi menyebabkan hak tuan sarang ni beri makan kepada tu orang lain tu. Anak dia tu mampu kena buang di hak duduk dalam ni. Ada juga hak pasal kini ni Allah Ta'ala cipta. Kalau kita tengok di antaranya mungkin di kalangan kita kena bewok komodo. Bewok komodo. Bewok komodo ni kalau kita nak tahu dia ni cara dia bunuh musuh dia, cara dia bunuh makanan dia bukan dengan caranya kekor macam rimau, macam ke singa. Tapi walaupun dia laju berjalan, dia berlari dia tu, tapi caranya kekor dia. Kekor binatang lembu ke apa, menyebabkan air liur dia tu bisa. Air liur dia tu bisa masuk dalam daging binatang tersebut 2-3 hari, dia cari bau binatang tak ada mana. Dia boleh malah, lepas tu jumpa tu kawan tu dorok, barulah dia makan. Dalam gitu. Tapi komodo, bewok komodo, kalau nyekocok sama dia, nyekekoh ada masalah. Dia tak jadi bisa pun dah. Pada tubuh badan binatang lain jadi bisa. Tapi pada tubuh badan dia sama-sama dia gocoh tak bisa pun dah. Itu juga dengan ular. Ular ni bisanya duduk mulut dia dah, tapi tak mampu dia. Tapi nya duduk dengan binatang lainnya, duduk dengan orang bahan tanah lalu. Ni Allah Ta'ala ciptakan makhluk dia. Kalau kita tengok binatang dia hak paling gagah ni teka-teki hari ni. Binatang dia hak paling gagah kali di atas muka bumi ni. Kajian yang dibuat binatang yang paling gagah. Kajian tengok dok cerita lava. Cerita kartun lava. Cerita kartun lava, budak-budak mungkinnya tahulah. Rasa cerita ni budak tak minat ni, orang tua minat. Budak kartun lava ni dia ada 2 ekor, hak warna merah warna kuning sekor. Patutnya ada kabur gajah. Kajian tengok dok kabur tahi. Kabur haknya dok golek sama tahi dia tu. Hak tu binatang paling gagah kalau kita nak tahu. Dia boleh akak berbanang lebih beribu kali ganda lebih berat daripada tubuh badan dia lagi. Tu binatang tu. Dia boleh heret kalau tengok cerita lava, cerita kartun macam ni. Nyeret ke tahi dia tu lebih besar daripada tuan. Dia katakan binatang ni, dia boleh heret tahi dia tu makanan dia ke dia tak tahu. 1000 kali ganda lebih berat daripada tubuh badan tuan hak tukang tolak ni. Tu binatang hak paling gagah kali. Jadi nak gapo ni, siapa hak cipta belaka benda ni? Kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tengok makhluk yang berada di bawah kamu tu, dok tengok lagi hak dalam laut tu. Hak dalam laut, kalau kita tengok hak bahagian hak dalam laut tak hak pekat dasar tu, hak cahaya matahari dok sapa tu. Bagaimana banyak binatang ya Allah Ta'ala jadikan seolah-olah ada binatang hak kepala dia ni ada api. Ada api bila TMB gicah. Tak ada TMB dak gicah, TMB dak wujud binatang tu wujud dah. Jadi macam mananya keluar ada api ni menyebabkan binatang lain berasa tertarik dengan api, dak sedar bahaya tu berakar. Lalu kawan tu geraknya kau lalu makan lalu. Ni nak kabon. Kalau kita tengok di antaranya benda beluk elektrik, dia TMB bila gicah. Elektrik tu ada kes tunjuk satu boya nak pergi kekoh beluk ni. Dia pergi kekoh dalam mulai ada boya mampu bahakar. Ni makhluk yang Allah Ta'ala cipta macam-macam. Maka kita ni sebagai hamba Allah, apabila tengok dengan pandangan mata hati sekali, bukan setengah pandangan zahir. Zahir ni orang kafir pun tengok juga. Tapi begitu juga dengan ingatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tu yang kedua. Dan yang ketiga, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu adakah mudah tengok?
Bagaimana Allah Ta'ala cipta pada tubuh badan kita ni. Allah Ta'ala jadikan rambut ni bulu juga, bulu kening ni bulu juga. Tapi sebab apa bulu kening dia dok keluar macam rambut? Rambut pak keluar kena kerak, ada kedai kerak gunting rambut. Tapi tak ada orang kedai kerak gunting bulu kening, tak ada. Bulu mata dia dok panjang begitu. Jadi bagaimana Allah Ta'ala cipta benda ni? Kalau kita makan, kalau kita belajarlah dalam dunia sains, dunia kedoktoran sikit ke, kita makan ni kadang-kadang sampai ke tubuh badan kita, dalam ni ada bagi. Ada hak bahagian jadi daging, ada hak bahagian jadi darah, ada hak bahagian jadi tahi, ada hak bahagian jadi pembekal tenaga pada kita. Jadi pembahagian hak duduk dalam ni siapa buat kalau dak Allah Ta'ala? Ni nak kabarnya Allah Ta'ala kata dah pada dirimu dah tengok bagaimana aku ciptakan. Ni bagaimana nak Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut hak pandangan zahir ni, hak kita nampak nazari, hak kita dapat lihat ni. Ada pun dari sudut ilmu pula, ulama raka pula ilmu akidah. Ulama jelas bagaimana nak belajar, nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian besar kebanyakan ulama menjadikan di antaranya kita belajar dalam masyarakat kita masih dah benda ni masuk dah, orang tahu belaka dah. Di antaranya kita belajar sifat 20. Masyarakat kita di pondok-pondok pun ngaji sifat 20. Sifat 20 dia ni dia kata min sifati, daripada sifat-sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala tidak terkira sempurna milik Allah Ta'ala. Di antaranya 20. Hak kita ngaji itulah, hak kita mengaji tu. Wujud kita bahasa makan apa bincang itu 20 tu di antara sifat yang diajar ditentukan oleh para ulama nak kenal Allah. Di antaranya ada juga sebahagian daripada ulama ada buat pembahagian. Ada sana nak kenal Allah Ta'ala, dia buat pembahagian, ada dia panggil tauhid uluhiyah, dia panggil tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ada perbincangan yang dibuat oleh sebahagian daripada ulama. Jadi sebab apa ulama raka perkara tu semua? Kerana nak perkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib orang ni kita kena mengaji ni. Ni ilmu fardu ain, nak kenal dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagu mana hakikat dia. Lagu mana kena kenal nama Allah, kena kenal sifat Allah Ta'ala. Supaya apa? Melahirkan perasaan takut kita pada Allah, melahirkan perasaan kita nak dengar kata Allah, nak tinggal benda Allah Ta'ala larang. Kerana apabila kita kenal Allah, barulah mudah kita nak turut apa Allah Ta'ala suruh, barulah mudah kita nak tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sebagaimana apa yang disebut oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia ni ketika mana berada di Mekah 13 tahun di Mekah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membicarakan bab keimanan. Banyak membicarakan bab keimanan. Kalau kita baca dalam Quran, di sana ada dia panggil surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Apa dia surah Makkiyah? Surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum berlakunya hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ada pun surah Madaniyah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi selepas daripada berlakunya hijratun Nabi. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Jadi kalau kita tengok arahan-arahan, di antaranya puasa, di antaranya pengharaman berlaku bila? Berlaku selepas daripada hijrah, berlaku selepas daripada hijrah. Sebab apa ya sahabat-sahabat Nabi, apabila Nabi memerintahkan supaya buang arak, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minum arak, tenung nasi, sembah berhala, judi itu adalah amalan syaitan. Fajtanibuh, jauhkanlah diri daripadanya. Kerana Allah Ta'ala
menyukai golongan-golongan yang berjaya. Golongan-golongan yang berjaya. Di sini nak kabarnya sebab apa? Apabila Rasulullah suruh buang arak, ada di kalangan sahabat Nabi yang buang arak sambil menitik air mata. Kenapa? Kerana arak ni jadi minuman keberaan mereka. Tapi apabila mari arahan Allah, mereka sanggup buah. Tidak lain dan tidak bukan kenapa? Kerana mereka kenal Allah Ta'ala. Mereka tahu siapa hak suruh tu. Kata sahabat, kalau kami disuruhkan untuk meninggalkan arak, dalam keadaan kami belum diperkenalkan siapa yang menyuruh itu, yakni Allah Ta'ala, nescaya kami tidak akan buat. Kenapa? Kerana dah kenal siapa hak suruh. Tapi apabila dengar arahan Allah, maka Allah ni siapa? Sahabat kenal. Sahabat-sahabat Nabi kenal, mereka sami'na wa ata'na walaupun sayang. Sebab tu ada di kalangan sahabat Nabi yang minta izin daripada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak arak hak ada di rumah tu nak simpan sikit, nak perapi hak di rumah, tak apa dah. Lepas pada perapi tu kira tak minum dah lah, kira nak perapi hak di rumah. Rasulullah kata tak boleh. Sebab apa ni kena buang lah. Maka ni sahabat-sahabat Nabi sebab apa kenal Allah Ta'ala. Hari ni di kalangan ramai manusia bermudah-mudah dengan hukum hakam, kerana dah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapa dak pakai dak tutup aurat, dak apa Allah Ta'ala faham hamba panah. Hanya mudah bapa dak semayang, Allah Ta'ala faham hamba sibuk. Hanya mudah dengan Allah Ta'ala sebab dak kenal Allah, sebab dak kenal Allah. Kalau kenal Allah Ta'ala, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, kekasih Allah. Tapi Rasulullah orang yang paling takut pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kenal siapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pada hari kiamat kelak semuanya pakat tak berani akak kepala. Kerana takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak ni perkara hak paling pertama sekali, hak wajib kita kena imani. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingatlah dalam masalah bab muraqabah, dalam masalah bab muraqabah, yakni sedikit dalam kehidupan kita, sifat muraqabah ni kena ada semua dalam hati kita, sebagaimana yang Rasulullah sebut, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takum tarahu fa innahu yarakah. Kamu memperhambakan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu dak sampai kedudukan yang sedemikian, hendaklah kamu sedar Allah Ta'ala memerhatikan kamu. Maka ni dia panggil muraqabah. Maka kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Allah Ta'ala sentiasa tahu benda yang kita buat. Allah Ta'ala tahu benda hak mitah dalam hati kita. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, wa innama yanzuru fi qulubikum. Allah Ta'ala tak lihat warna kulit kamu. Allah Ta'ala tak lihat kepada wajah kamu. Apa yang Allah Ta'ala lihat pada hati-hati kamu. Maka beriman kepada Allah, perkara hak duduk asah kali ni. Hak awal kali ni, hak wajib kena duduk dalam hati kita ni. Setiap benda nak buat, kena buat kira Allah dulu. Kata Sayyidina Ali, di antara 4 ciri-ciri yang perlu ada pada orang yang tak nak takwa kepada Allah: al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu bir rahim. Ni 4 benda ni. Yang pertama, dia takut pada Allah. Setiap benda dia nak buatnya kira Allah dulu. Hanya tak kira orang lainnya, kira Allah dulu. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi yang lain, di antara manusia yang akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat, orang yang meninggalkan maksiat kerana takut kepada Allah Ta'ala. Rajulun da'at'um ra'atin mansibin wa jamalin, faqala inni akhafu Allah, atau kama qala Rasulullah. Yang bermaksud seorang manusia yang ditawar oleh seorang perempuan yang lawa, yang rupawan, yang lawa, yang ada harta benda. Ni ajak buat maksiat.
Apa kata pemuda tersebut? Inni akhafullah, aku takut pada Allah Ta'ala. Ini orang antara golongan yang mendapat naungan arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maka Sayyidina Ali kata, al-khawfu minal jalli, orang yang takut pada Allah. Wal-ridha bil qalil, orang yang sentiasa redha dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri walaupun sedikit. Wal-amalu bit tanzil, mereka yang beramal dengan Al-Quran. Dan yang keempat, wal isti'dadu birrahil, mereka mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan saat kematian. Mereka yang bersedia untuk berhadapan dengan saat kematian. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna kullun amana billah, dan golongan mukmin semuanya beriman kepada Allah. Cuma nak kenal Allah Ta'ala dengan jalan yang sebenar, kena melalui daripada orang yang ahli dia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Akilah tanya orang yang pakar bidang dia sekiranya kamu tak tahu. Nak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena lalu di kalangan para alim ulama. Mereka yang paling mengenal tentang Quran, mereka yang paling mengenal tentang hadis-hadis Nabi. Bang tengok bagaimana syarahan para alim ulama untuk kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fahaman yang sebenar. Ada pernah ketika mana Tok Guru ajar, dia pernah dia cerita, ada dulu kira ilmu ni kalau di kalangan kita dang, budak tahu lah budak dang, tapi aja dengar lah Tok Guru cerita. Dia kata apa? Ilmu belajar dia ni, dia belajar ilmu sehari lebih tua daripada Allah. Sehari lebih tua pada Allah. Lalu Tok Guru suruh tanya orang tu mula, mu ni antara mu dengan ayah mu mana tua? Mu dengan ayah mu tu mu tahu dah ayah mu tua pada mu. Macam mana mu nak tahu sehari tua pada Allah Ta'ala? Mu dengan ayah mu pun mu muda lagi. Ni ada ilmu begini ni. Sebab tu kita mengaji berkaitan dengan bab-baqah kekal yang tidak ada penghujung bagi Allah Ta'ala. Kita belajar qidam yang tidak ada permulaan pada dia. Kita belajar bersedia Allah Ta'ala. Maka ni ada belakang mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeza dengan sekalian hawadis, perkara-perkara yang baharu. Maka kena belajar lalu kok ni baru kita kenal siapa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kena lalu apa yang diajar oleh para alim ulama. Dan golongan mukmin semuanya beriman kepada Allah. Dan laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala tak sama sekali dengan makhluk. Apabila kita ngaji sikit, kita tahu sikit, kalau kita ngajilah berkaitan dengan Allah Ta'ala ni, kita akan jumpalah dengan istilah-istilah kam muttasi, kam munfasih. Hak ni membicarakan Allah Ta'ala lagu mana? Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Contoh kita ni, tubuh badan kita terhimpun daging, terhimpun darah. Maka tu kau jadi macam kita ni, ada tulang, ada isi. Ada pun ada belaka pada Allah Ta'ala benda-benda begitu. Kita ni sebagai anak Adam ni menggunakan waktu, menggunakan ruang, menggunakan masa, menggunakan arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ada pun Allah Ta'ala laisa kamitslihi, tidak sama sekali dengan makhluk. Lagu mana? Lagu itulah Allah Ta'ala. Jadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahlik. Hendaklah memikir tentang makhluk Allah, mu jangan fikir tentang zat Allah, fatahlik, mu akan jadi rosak binasa. Sebab tu Imam Malik radhiyallahu anhu pernah marah apabila orang tanya dia. Dia tanya, wahai Imam Malik, apa pendapat kamu berkaitan dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Allah Ta'ala bersemayam di arasy. Maka kata Imam Malik, beriman dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan itu wajib. Kerana ni ayat Quran. Mu mempersoalkan kaifiat dia bid'ah, pergi kamu daripada ni. Dan mu menyamakan dia dengan makhluk, maka hukumnya syirik pada Allah. Maka di sini nak khabar, nak kenal Allah Ta'ala dengan pengenalan yang sebenar melalui apa yang diajar oleh ulama-ulama. Yang diajar oleh para alim ulama. Kena tanya ahli dia.
Kan takut belajar ilmu akidah salah fahamnya jadi selera lalu. Hanya jadi fahaman lain lalu. Fahaman lain tu takut intiqad yang lain yang boleh jadi rosak tu bahaya tu. Cuma dalam bab ilmu akidah juga berlaku khilaf lah. Berlaku khilaf. Cuma berlaku khilaf tu kena belajar belaka supaya jadi tak balah. Hari ni kadang-kadang jadi balahnya sebab masing-masing pegang hak dapat masing-masing betul. Dapat orang lain salah ni jadi balah hak tu tamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina aminu billah, wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sebab tu apabila perkara hak asas kali dalam ilmu akidah kena kenal Allah Taala. Kena kenal Allah Taala. Kita dalam bab ilmu akidah di antara perkara hak paling asas, perkara yang dibincang dalam ilmu akidah yang pertama berkaitan dengan bab rububiyah. Bab ketuhanan. Itu perkara hak paling pertama yang dibincang di dalam ilmu akidah. Yang kedua berkaitan dengan bab nubuwah. Bab kenabian. Yang ketiga bab ghaibiyah, perkara-perkara ghaibiyah. Perkara-perkara yang kita bicarakan berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur. Ini perkara yang dibicarakan di dalam ilmu akidah. Maka perkara ni wajiblah kena belajar dan ia ilmu fardu ain. Ingat dalam masalah bab ilmu akidah, satu perkara kita kena pegang kemah ilmu akidah ni bab kepercayaan hak dalaman ni. Maka kalau rosak hak dalam ni, maka semaya bah kita jadi sia-sia sebab iman pun masalah dah. Jadi apabila begitu dalam hak ni perkara ghaibiyah hak wajib kena belajar. Kalau ada keraguan apa-apa berkaitan dengan bab ilmu akidah, wajib kena belajar supaya hilangkan keraguan tu. Hilangkan keraguan tu. Kalau dalam bab ilmu akidah antara perkara yang timbul khilaf di kalangan mereka, yang pertama dia panggil tariq salaf, yang kedua tariq khalaf. Ada jalan ulama salaf dengan jalan ulama khalaf. Dua-dua ni betul belaka. Cuma ada tempat dah berlaku perbezaan pendapat. Sebab tu ada ulama dia guna kaedah tariqus salaf aslam wa tariqul khalaf ahkam. Jalan ulama salaf ni ia selamat. Kenapa ada ayat-ayat mutasyabihah yang boleh menimbulkan kesamarannya seruh pada Allah Ta'ala terus. Lebih selamat, tak payah nak tahu. Ada pun jalan ulama khalaf lebih bijak sana. Dan masing-masing ni diterima betul belaka. Diterima betul belaka. Tapi dengan jalan ulama salah yang sebenar, dengan jalan ulama khalaf yang sebenar. Jadi di sana dibincang dalam ilmu akidah tu. Ni bab ni kena bergadang sikit ni, kena cari itu betul-betul. Tak makin orang hak pandai bahagia begini. Takutnya sembang je ngajak satu perkara yang tak kena, kerana ia kait dengan akidah ni. Ni kait dengan akidah. Rasulullah pun sebut, umat aku akan pecah 73 puak. 72 puak bah dalam neraka belaka, sepuak hak dalam syurga. Hak sepuak ni dah ada ulama kata ni ulama tu semuanya hak mereka yang dok lari daripada Quran, yang dok lari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pegangan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga imam-imam selepas daripada tu. Sebab tu belajar ni dia panggil belajar kena bersanad. Tu tujuan dia. Tujuan dia belajar ilmu bersanad ni supaya mu ambil mana ilmu ni. Aku ngaji dengan tok guru aku. Tok gurumu tu ngaji dengan siapa? Tok guru dia. Duk suluh sampai pada sahabat, sampai ke Rasulullah. Tu tujuan sanad tu. Tujuan sanad dia begitu. Supaya ilmu hak kita dapat tu hak betul, hak soal daripada apa yang kita dapat daripada guru kita, dapat daripada sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis Abu Hurairah. Sebab apa dia sebut kemudian Al-Baihaqi ni?
Kita terang semula kerana kita asal kita ni kitab Syu'abul Iman ni karangan Imam Baihaqi. Tapi mukhtasar ni ringkasan. Ringkasan daripada kitab Imam Baihaqi. Jadi sebab tu dia tulis kemudian Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disepakati kesahihannya dalam As-Sahihain. Yang mana yang telah disepakati kesahihannya dalam As-Sahihain, maksudnya dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu dia panggil As-Sahihain ataupun muttafaqun alaih. Itu istilah aja. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini arwah yang datang daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia. Memerangi ketika mana berlaku peperangan lah ni. Bukan ketika mana aman, ketika mana aman hukumnya lain pula. Maksudnya ketika mana perang, hak kafir, hak kena bunuh, kena bunuh. Hak kena lawan, kita perang dia kena bunuh, kena bunuh. Tapi ada syarat dia lah. Dia ada syarat dia, ni ada fiqh dia. Maka sebab tu di sini dia sebut aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Melainkan orang ni masuk Islam. Masuk Islam dari cara lalu lah. Tak boleh buat macam dia orang kafir, tak boleh. Malah pernah berlaku kepada seorang sahabat Nabi. Seingat saya sahabat Nabi yang dicucu akak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid. Pernah dalam satu peperangan. Tengah-tengah perang ni, tiba-tiba di kalangan pihak musuh tengah lawan dengan Usamahnya, pedang dia jatuh. Pedang dia jatuh, lalah dia mengucap. Dia kabur, dia masuk Islam. Lalu Usamah bunuh juga. Apabila bunuh, orang menyebabkan bising lah, gegel lah. Dia kata, ya Rasulullah, Usamah dia bunuh juga. Walaupun orang tu mengucap dah, masuk dah Islam, dia bunuh juga. Maka Rasulullah panggil Usamah. Dia kata, apa muat gini dia? Katanya Usamah, ya Rasulullah, dia mengucap tu sebab takut ke pedang aku. Masa lawan, apa lawan sungguh tu, ni lawan sungguh ya Rasulullah. Tiba-tiba pedang dia jatuh. Tak boleh nak dengar ucap. Jalan terakhir tu nak menyelamatkan diri. Kata Usamah, dia takut pedang aku, sebab tu yang mengucap. Mana Rasulullah kata, bapa murah ke dada dia? Mu belah ke hati yang mendengar ke? Dia mengucap ikhlas, dia ikhlas tu kerja dengan Allah Ta'ala. Maka Rasulullah tegur Usamah bin Zaid. Dan Sayyidina Ali membayar mula dia dengan sebab kesalahan buat tersebut. Ini nak kata bagaimana apabila seseorang tu memeluk Islam, hatu kita dah lewat mudah-mudah. Dia masuk Islam bukan nak sangat apa sebab nak zakat. Dia masuk Islam sebab apa? Dia ada hati ke orang puan atau orang puan tu Islam lah. Jadi orang puan tu kata nak kaku boleh, mu masuk Islam baru boleh. Kalau mu kafir boleh kahwin dengan aku. Kawan tu masuk Islam. Jadi jangan kita kata ya bukan masuk Islam tu kan nak nak kahwin dengan orang Islam. Jangan ada perasaan sedemikian. Apabila dia mengucap, maka serah dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka diri dan hartanya terpelihara daripadaku kecuali dengan hak Islam. Maksudnya kalau orang ni asal kafir, mana asal kafir pun dia ada pembahagian juga. Di sana dia panggil kafir zimmi. Dia ada panggil kafir mustakman. Dia panggil kafir muahad dan dia ada kafir harbi. Dah kafir ni hak boleh kita perangi, hak ni saja ni. Kafir harbi. Tu pun dia ada syarat-syarat dia dah, hak tu mulalah.
Cuma dia ada kapit harga ni kita boleh perangi. Bukan setakat boleh perangi, harta yang boleh kita bahang. Ni kapit harbi, kapit yang boleh diperangi. Jadi apabila begitu kita lawan dia, malaikat dia masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, maka dirinya dan hartanya terpelihara daripada kau. Maka apabila dia masuk Islam, wajib ke atas kita tunai dia sebagaimana dia orang Islam lah. Dia orang Islam dah. Mana tak boleh nak kosek dah dia tu, mana tak boleh nak kata, tak boleh nak bunuh, tak boleh nak dia bukan-bukan menjatuhkan maruah dia, tak boleh dah. Wajib kita kena memuliakan dia, dan juga tak boleh bahang harta benda dia, tak boleh. Tak boleh camik harta dia. Mana kita kena lai dia sebagaimana orang Islam yang lain. Apabila dia masuk Islam, kecuali dengan hak Islam, kecuali kalau dia buat satu-satu benda yang menyebabkan dikenakan hukuman pada dia. Tapi adalah syarat-syarat dia, panjang lah dibincang dalam kitab fiqh. Kerana contohlah orang Islam, orang kafir yang baru masuk Islam, lalu ke darah haram, hukum dia berbeza dengan orang Islam ke darah haram. Sebab dia orang baru masuk Islam, dia tahu benda lagi, ke darah haram jadi minuman biasa dia. Apabila dia minum, ketika mana dia tahu benda lain hukum dia. Tapi dia tahu belaka dah, kalau buat gini tak boleh, buat gitu tak boleh, tiba-tiba dia buat juga, dia kenakan hukuman. Contoh kalau dia berzina, dia kenakan sebab 100 kali kalau ghairu muhsan, kalau tak kahwin lagi. Tapi kalau dia kahwin dah, rejang sampai mati, dia kenakan hak Islam lah. Kalau dia curi, kerak tangan. Kalau sabitnya qazah tuduh orang, kena sebab 80 kali. Kalau dia kedarah harak 40 kali sebatan. Ini dibincang adalah hukum-hukum fiqh. Jadi tu dia kata tu kecuali dengan hak Islam, kalau nyelanggar bagang hak telah ditetapkan oleh syarak. Dan hisabnya adalah bergantung kepada Allah Ta'ala, dan dia akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik dia, alhamdulillah, beri kemuliaan. Jahat dia ataupun niat dia bukan kerana Allah. Contohnya macam orang munafik. Orang munafik bagaimana? Depan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka ni orang kafir, orang munafik ni, apabila jumpa orang beriman, kami macam muruk, kami pun beriman. Tapi apabila jumpa dengan setan-setan, mereka kata Allah, mereka kata apa, kami buat lolok je, kami tak beriman, kami sama ngemu lah. Ni orang munafik. Mereka memperdayakan orang beriman, padahal Allah Ta'ala telah memperdayakan mereka. Jadi nak kapanya, kalau mereka ni sebab munafik ni zahir Islam, hati kafir. Dah kita buat ni, kita dah lewat hukuman hak hati dia tu, kita dah tahu. Capu lagi Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang pegang senarai nama orang munafik tak ada dah. Jadi hati orang ni kita tak tahu. Hati orang kita tak tahu. Jadi kita jangan awak mudah kurang kakak ni munafik ni, jangan. Bukan kerjaan kita dah. Jadi apabila kalau nya jahat apa, dia nak puasa Islam daripada dalam, hisabnya ada bergantung pada Allah. Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu hamba dia tu lagu mana, hati dia bagaimana, dalam mang dia tu bagaimana. Hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan tahu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Dia sebut dalam hadis yang lain, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa dia kalam dia paling akhir kali belum dia meninggal, dia sebut la ilaha illallah, dakhala jannah, syurga untuk dia. Ini sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang besar pada kalimah la ilaha illallah. Maka ulama mengajar pada kita dalam masa seharian jangan tinggal 3 zikir ni sebagai asasi untuk rohani kita. Yang pertama la ilaha illallah 100 kali. Yang kedua istighfar 100 kali. Yang ketiga solawat 100 kali. Ni paling rekah ni, paling kecil kali ni. Amalan untuk zikir harian kita ni jangan tinggal ni.
Dan kita berdoa lah pada Allah, moga kalimah la ilaha illallah, kalimah paling akhir kali yang kita sebut ketika mana kita nak jumpa kematian. Tapi nak sebut bukan mudah macam sebut pada waktu sihat ni. Dia bergantung bagaimana kehidupan kita, amalan kita di dunia. Kalau hidup kita banyak berzikir, ingat pada Allah, amalan kita turut Allah Ta'ala suruh, insya-Allah mudah nak sebut. Tapi kalau perangai PA dok sama dengan kalimah tersebut, bimbang tak nak matinya sebut dia lain, na'udzubillah. Tapi memang ada sungguh. Cari kitab yang dikarang oleh Imam Qurtubi, nama kitab dia At-Tadhkirah. Kitab dia tebal sikit, harga dia kata nak pergi kat 100 juga. Biasa Ustaz ada Suki Abdul Ghani ngajar. Dalam Aiking, kitab Iwan Hijab tebal tu. Perihal kematian. Nama kitab asalnya At-Tadhkirah Imam Qurtubi. Dalam kitab tu menceritakan ada orang ni tak nak mati ni buat kira duit lagi. Dia nazar dah duit ke 100, 200, 300. Dah sebab waktu hidup dia buat gitu. Waktu dia hidup dengan benda tu sampai lupa semayang bang. Maka Allah Ta'ala zahirkan keadaan gitu tak nak mati. Ada orang tak nak mati duk bagi botol arak. Bagi botol arak. Sampai tak gitu. Dia dah sedar dalam dia cakap. Tapi kebiasaan dia. Tu kita takut tu. Kebiasaan kita guna wallahu a'lam lah. Jangan kita tak nak mati mulut bebek lagi kat mulut mak kita. Mana buku tabung Haji Mak. Tu susah tu. Mana biar kalimah la ilaha illallah mai duduk mulut sama, insya-Allah. Moga Allah Ta'ala matikan kita di atas kalimah tersebut. Cabang iman yang kedua, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu pengumuman ya. Insya-Allah selepas daripada sembahyang solat sembahyang Isyak nanti, kita akan adakan sembahyang solat hajat untuk puan hajat. Nabi saya ambil alih semoga cepat sembuh daripada COVID. Wallahu a'lam.